Okey, Assalamualaikum semua. Boleh dengar suara saya? Kita tunggu rakan lain lah masuk. Setakat ni yang ada yang ada dalam ni adalah dalam 24 orang. Kita tunggu 5 minit. 5 minit lagi. Semua boleh dengar ke suara saya? Cuba, kalau boleh dengar, cuba tekan button raise hand tu. Sebab kamu punya tak boleh unmute lah, kamu punya. Saya pun heran kenapa. Okey, sementara apa ni yang lain masuk, saya nak inilah ada yang bertanya soalan lah, macam mana nak masukkan assignment dalam dalam
masukkan apa-apa assignment lah, masukkan apa-apa dokumen dalam assignment yang telah diberi tu. Okey. Okey, saya akan tunjuklah. Tunjuk. Okey, sekejap. Okey, saya akan tunjuk macam mana kamu nak setting masuk assignment yang masuk apa-apa nota lah dalam assignment. Okey, sekejap. Okey, ni akaun student lah. Saya buat kira macam dummy lah. Untuk saya check bagaimana kamu punya view kamu lah. View seorang student lah. Yang yang masukkan assignment. Okey, yang mana-mana yang masuk assignment. Okey, kalau kamu lihat kat sini, pasal tadi ada malam tadi ada yang bertanya bagaimana nak masukkan assignment, nak masukkan nota dalam assignment yang diberi. Okey, katakanlah ini adalah assignment. Kita tengok. So ini adalah assignment. Kamu pergi ke assignment ni. Okey. Kalau ada apa-apa assignment, dia akan paparkan di ni lah, di sini. Tulis activities ni. Maknanya kalau saya bagi assignment tu, dia ada mention dekat sini, assignment mention. Okey. So kalau kamu klik kat sini, ataupun kamu boleh terus klik kat sini, dia akan buka lah. Tak boleh buka tu lah. Ataupun lambat ni. Tapi kita pergi kat sini. Kamu pergi ke klik assignment ni. Okey. Okey, kalau kamu lihat kat sini, tak ada ulak. Okey. Ini saya power elektronik lah, sekejap. Kamu pergi ke PSC. Kat sini assignment, assign. Okey, ni due date.
ni assign, lepas tu dia tulis ni latihan bab 3 PLC. So klik. Okey, ni gambaran kamu lah, gambaran assignment yang kamu dapat lah. So kat sini dia tulis latihan, tajuk dia apa, latihan. Lepas tu due date dia bila. Okey, kemudian point dia kalau sesuatu assignment tu, maksudnya kalau sesuatu assignment tu dikira markah, ada point kat sini lah. Kalau 10 markah, 10 markah lah. Tapi ni sebagai exercise, dia tak kamu tak nampak lah. Okey, dia tulis no point lah kat sini. Okey, kat ni dia bagi arahan. Okey. Okey, kemudian ni ni material yang saya bagi. Saya tulis sini material yang saya bagi, material rujukan yang saya bagi. Lepas tu kalau kamu nak masuk, kadang-kadang ada material yang saya bagi tu je kamu boleh edit kat situ. Macam YouTube ni, yang ni adalah link lah, link ke YouTube. Jadi sekejap lah. Okey, ni link ke YouTube. Di YouTube kamu tak boleh edit apa-apa lah. Kamu buka open online. Okey, buka open online. Okey. Lepas tu kalau kamu nak masukkan tugasan kamu, kamu kena klik add work ni. Add work. Okey, dia akan ni. Sebab semalam ada yang mesej saya tanya macam mana nak masukkan. Okey. So kalau kamu file tu adalah file yang baru nak buat, kosong apa semua, kamu tekan new. Lepas tu ini kamu klik ni, kamu kena tulis dokumen dulu. Kamu kena tulis klik ni, kamu kena tulis nama kamu punya dokumen dulu. Okey. Okey, katakanlah kamu tulis sini latihan kan. Latihan. So kamu tekan next lah. Next, attach. Jadi bila attach dia akan masuk ke sini, kamu punya work, dia tulis my work, latihan. So yang ni kosong, file ni file kosong. So kalau nak edit, kena ni lah, open dekat Word ataupun open Microsoft Online ni. Okay. So kalau Microsoft Online ni dia akan automatic save. Kamu tak perlu tekan button save. Dia akan automatic save. Bila dia save tu, tapi dengan syarat kamu kena ni lah, kena ada network lah dalam tu. So ni dia buka Microsoft Online. Okay, dia buka satu browser. Okay, untuk kamu edit benda tu. Jadi kalau kamu buat new tu, kamu hanya tulis nama aja. Kamu tulis nama aja. Tak tulis apa ni, dalam tu kosong. File tu kosong. Sama jugalah macam ada Excel tadi, PowerPoint tadi. Okay. Okey, agak lambat sikit ya. Okey, dia buka browser ni. Okey, dia buka. Lambat sikit lah. Lambat ya, tak apalah. Okey, tak apalah kalau lambat macam ni, tak apa. So dia akan buka kat sini, kamu akan boleh edit kat situ. Okey, baru kamu boleh edit. Tu kalau new. So kamu buat new secara online.
Maknanya tak perlu ni lah. Okay. So nanti dia buka Word. So agak lambat sikit apa, kita katuk dulu. Okay, saya katuk dulu. So macam tu. Okay. Lagi satu, kalau kamu klik lagi sekali ni, at work ni. Lepas tu kalau file tu, bila kamu klik tu, at work tu, dia akan keluar satu ni. So yang tadi tu dia bagi file baru, ni file baru. Okay. Yang ni link ke mana-mana tempat. Yang ni file dalam OneDrive. Kamu ada dapat, kamu punya account ni Microsoft Office 365 ni, dia bila IT buat account untuk kamu ni, kamu dapat tak salah 1 tera file dalam OneDrive. Okay, dalam OneDrive. So kalau kamu nak ambil file dalam OneDrive masuk ke kamu punya at work tu, kena klik sini. Klik sini, dia akan carilah. Okay. Okay. Kalau kamu klik sini, dia akan senarai file tu apa dia. Ni tak ada. Dalam file saya tu tak ada. Okay. Kalau kamu nak masuk daripada XML mana-mana dalam device kamu, maksudnya kalau device kamu laptop tu, kamu kena klik ni. Atau kalau device kamu tu handphone, kamu klik sini. So klik ni. So dia akan buka satu ni lah, Windows ni. Kamu akan carilah apa dia file tu. Dalam ni. Cari. Buka lah apa-apa. Dalam dokumen ke, dalam dalam dokumen ke, mana ke. Okey. Okey, bila dah ni, kamu tekan attach. Bila kamu dah nak masukkan file apa-apa, kamu tekan attach sini, attach ni. So bila tekan attach, dia akan masuk dalam sini my work. Dia tulis kamu punya file tu. File. Lepas tu bila kamu nak hantar, kalau kamu masih nak edit, jangan hantar lagi. Masih nak edit ke apa ke, kalau tugasan kamu tu kamu siap awal, tapi belum due date lagi, kamu masih nak edit lagi, kamu jangan hantar lagi lah. Kamu masuk je dalam ni. Jadi bila kamu masuk dalam ni, secara automatik dia akan simpan. Okay. Bila dah confirm dah apa yang kamu nak hantar, kamu tekan kat sini. Tekan turn in. Turn in. Ni sebab dia kata ni lewat. Dia tulis turn in late. Ni kita lewat tu. So kalau lewat dia tulis turn in late. Kalau on time dia tulis turn in saja. Okay. Bila kamu tekan turn in, dia akan keluar macam animasi sikit kat sini. Nampak? Dia keluar macam animasi sikit. Okay. Ini kalau kamu nak hantar lah. Lepas kamu hantar tu, kamu boleh undo turn in. Kalau rasa dah hantar silap tu, undo turn in boleh. Okay. So saya akan dapat rekod lah bila kamu hantar. So rekod kamu hantar tu dia tulis sini, dia akan tulis kat sini. Rekod kamu hantar tu dia akan tulis kat sini. Okay. Okay. So macam tu lah. Okay. Okay. So yang ni yang kamu tak boleh unmute tu sebab mungkin dekat setting tu ada setting setting dia punya setting supaya mute. Okay, kecuali presenter. Sebab tu kamu tak boleh buka tu, nanti saya akan adjust balik. Okay, saya punya file lagi satu tu, saya punya laptop lagi satu tu saya tertinggal. Laptop tu laju sikit. Berbanding dengan laptop ni je agak lewat slow sikit lah.
Okey, sekejap ah. Okey. So yang kamu ada file dalam OneDrive tu bagus saja sampai 1 tera tu. Jadi kalau kamu tak guna apa semua agak rugi kan. So macam tu file kamu punya file cloud kamu. Ha? Okay. So kalau kamu punya tu okay macam ni. Saya lambat sikit ya. Lambat sikit ya. Okey, mungkin option dia ni lah. Option dia dia kena ada kat setting option ni. Tu yang buat kamu semua jadi mute tu lambat lagi. Tapi sebelum sementara macam ni sementara ni buka, kita ni lah. Handphone yang laptop yang laju sikit tu saya tak bawa. Saya tertinggal ya. So mungkin dia agak lambat sikit.
Okey, kalau bila kamu dah download, katakanlah kamu apa ni? Kalau kamu download kamu punya software dalam OneDrive dalam kamu punya laptop, okey. So dia akan bila kamu dah download, apa-apa file yang dalam OneDrive tu dia akan cloud. Di dalam data bentuk cloud, dia akan letak dalam kamu punya laptop tu. So kalau macam ni maksudnya kalau kamu nampak kat sini, dia macam awan ni bermakna dia apa tu, file kamu tu dalam bentuk cloud tapi masih dia tak ada dalam laptop kamu. Dia tak ada dalam laptop kamu macam ni kan. Dia bentuk awan ni kan. So benda tu ada dalam OneDrive tapi dia masih dalam cloud. So itu jika kamu download aplikasi OneDrive dalam kamu punya laptop lah. Okay. So bila kamu download aplikasi OneDrive dalam kamu punya laptop, dia akan gambar seperti ni lah, gambar macam ni lah, gambar ni. So ni dia akan yang ni, gambar ni, yang ni dengan ni. Okay. So yang ni dia akan synchronizkan dengan kamu punya OneDrive dengan kamu punya laptop. So kalau kamu benda tu masih dalam bentuk cloud, sebenarnya dia tak ada lagi dalam laptop kamu. Jadi kalau kamu nak bagi dia ada dalam laptop kamu kena tekan kanan, klik kanan mouse tu. Lepas tu kamu pilih kat sini. Okay. Always keep on this drive, this device. Okay, klik. So dia akan synchronizkan lah. Okay. So yang ni untuk yang Windows 10 lah. Windows 10. Kalau Windows lain dia tak macam ni. Okay, dia masih slow lagi. Sebab tu saya buka guna handphone lah. Dia jadi lambat sikit. Yang setting tu ni. Okey, ni Ahmad Azizi ya. Ada kat tangan tu kenapa? So handphone saya nak unlock kamu punya mute tu dia tak dapat sebab saya gunakan handphone. So saya cuba adjust dekat dalam ni, dalam ni. Okey, mungkin setting dia sini lah. So ni. So saya kena ni lah, allow lah. Okey. Okey. Okey, cuba ambil kamu punya ni. Cuba ambil kamu punya mikrofon tu. Okey tak? Dengar saya suara saya. Okey. Dengar. So dia setting je, ambil je mute tadi dia tak bagi
unmute attendee. Okay. So saya dah okey, kamu punya suara dah okey dah. Saya masih nak buka file tu, dia agak lambat sikit kat sini. Okey, tapi tak apa. Okey, sekarang saya balik pada, saya akan buka kat laptop. Okey, saya tekan, saya akan hand out dekat handphone dan akan buka kat laptop. Okey. Dia kacau lagi. Dia restart balik. Okey. So kalau kamu lihat kat sini, dia akan sinkronkan lah. Dia akan ambil data dekat ni. Tadi saya buat keep in this device tu. Okay, saya klik, so dia akan downloadkan file tu masuk ke dalam saya punya laptop lah. So kalau kamu double klik kat sini, baru boleh buka. Kalau yang cloud ni kamu double klik, dia tak boleh. Sebenarnya dia macam tak boleh buka. Dia boleh buka tapi dia akan download dulu. Lepas tu baru dia buka. Baik, kamu download dulu, lepas tu baru kamu klik kat situ untuk buka. Okay. So yang ni kalau tanda macam ni, tanda right, tanda betul ni, right ni, hijau ni, okay. Hijau dengan tanda right ni, makna dia ada di kamu punya handphone, di kamu punya device ataupun di kamu punya laptop, dan dia ada dekat cloud punya simpanan lah. Okay. So kamu double klik ni. So baru buka tu file tu. Okay. Okay, saya akan saya akan hang up di handphone ni. Saya akan buka dekat laptop lah. Okay. Okay, dia masih ada problem lagi ya. Tak apa. Sementara dia nak okey tu, saya akan buka ni lah. Okay. Okay, kita lihat latihan yang kamu buat.
Okey, kita lihat desain yang kamu buat. Ada 30 orang je. Ya, ada yang tak hadir ni. Okey, sekejap. So, kita lihat kamu punya latihan yang kamu buat. Okey. So punya handphone, laptop masih ada problem lagi. Dia tak mau buka, dia macam kacau sikit. Okey, kita lihat latihan yang kamu buat dekat ni. Kita lihat dalam kamu punya handphone ni. Kamu punya dalam assignment ni. Okey. Agak susah sikit nak buka. Tak boleh buka pula. Tak boleh buka lah. Kalau mungkin dekat handphone dia limited sikit lah. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan kuliah kita. Dah lewat sejam ni. Okey, sekejap. Kita load. Okey, kamu nampak landscape ke ataupun portrait? First slide. Nampak Landscape. satu landscape ke ataupun portrait? Saya masih dekat laptop saya masih tak boleh terbuka lagi. Dia buka lepas tu dia padam balik. Okey, tak apa, kita teruskan. So, hari tu chapter 3. So, kamu nampak landscape ke? Ya. Hello? Ya, sir. Macam mana? Nampak landscape ke? Macam mana? Tak jelas Boleh nampak Nampak landscape, sir. Nampak sikit. Nampak landscape Ya, saya. Ya, sir. Okey. Ya, sir. So, yang ni yang kita dah belajar ni. Sementara handphone, laptop saya okey, saya akan buat kuliah dekat ni lah, dekat handphone, guna sebagai handphone lah. Okey. So yang ni kamu dah buat latihan. Yang latihan tu saya tak sempat tengok. Saya nak bincang dalam kelas ni.
So tak apa, kita tengok kat sini. So ni yang minggu lepas. Okay. So kamu dah buat ni. And or and before or before and. Okay. So kamu dah buat latihan tu. Lepas tu kamu ada buat latihan untuk apa, latching output. So latching output ada dua jenis. Yang ni adalah apa ni, set reset. Latching output yang jenis macam ni adalah jenis set reset. Okay, yang gambar yang kamu nampak ni. Okay, so dia punya ladder dia seperti ni. Statement list dia seperti ni. Lepas tu function block diagram seperti gambar ni lah. Okay. Okay, kemudian okay, ni jenis latching output jenis reset set. Sama jenis macam reset set. So dia punya normally close dia S2 tu S2 tu dia di dalam berdekatan dengan L1 situ. L1 yang jadi input tu. So L1 tu output dia output sebenarnya kamu boleh guna balik untuk jadi input. Output kamu boleh guna balik untuk jadi input. Okay. Okay. So yang ni dia punya latching output untuk reset set. So ini adalah reset set. Reset set. Okay. Lepas tu ni kamu akan lihat set reset dengan reset set tu sama macam latching output yang tadi tu. Okay. So last kali kamu kena buat latihan tu yang saya bagi tu. So latching exercise yang nombor 7 dan 8 kamu tak perlu buat sebab dia bentuk dia sama macam exercise 5 dengan 6. So 5 dengan 6 tu kamu kena, saya dah tunjuk dia dekat video yang saya buat tu. Okay. Okay, 5 dan 6. So tinggal 1, 2, 3 lah. 1, 2, 3, 4 kamu kena buat. Okay. Pun buat. Handphone pun jadi hang sekejap. Okey. Okey sikit.
So last kali dia ada satu latihan, ada satu exercise. Okay, dia ada satu exercise tunnel ventilator. Okay, tunnel ventilator. So tunnel ventilator ni kalau kalau satu, kalau ada sensor salah di antara, dia ada 3 sensor. Kalau salah satu sensor tu trigger, ventilator satu akan on. Kemudian jika dua sensor trigger, lepas tu barulah ventilator 2 dan 3 akan switch on. Okay. Kalau ketiga-tiga sensor trigger, barulah ke tiga-tiga motor tu akan switch on. So yang ni kamu kena buat latihan. Kamu kena buat latihan. Okay, kamu untuk latihan ni, tunnel ventilator ni, kamu kena buat latihan dengan storage tank ni. Kamu kena buat latihan juga. Okay, yang ni kamu kena buat latihan dan hantar selewat-lewatnya minggu depan. Okay, hari Isnin minggu depan. Okay. So kamu dah buat latihan yang tadi tu, kamu dah buat latihan yang ni lah. Storage tank untuk task nombor 1 dan nombor 2. Okay. Okay. So saya akan tulis benda latihan tu dalam assignment dalam assignment yang dalam Microsoft Team ni lah. Okay. Okay, sekejap. Saya lambat sikit ya. Okay.
Okey, semua dengar kan saya punya ni? Ada problem sikit tadi. Dengar. Dengar sir. Okey, sekarang kita lihat kita tengok slide yang chapter 4 lah. Boleh nampak ah? Okey, so yang akhir slide tu ada satu task, task 1 dan task 2, ventilator tu dengan tunnel punya ventilator dengan tank tank storage tank. Okey, so yang tu kamu kena buat latihan dan kena siapkan minggu depan lah, hari Senin. Okey, so kita lihat tajuk seterusnya, chapter 4. Okey, ini adalah dia punya objektif. Tolong dibaca objektif ni. Kemudian kita masuk chapter 4 iaitu numerical data system and data format. Okay. Comparison of a number system. Okay. Di dalam Stat 7 programming language can process Stat 7 programming language can process numerically weightage data, example, quantity dan sebagainya. So this value may be represented in different code or numerical system in order to be able to process and display number. A particular numerical system must be used. Okay. So kat sini numerical system. So decimal system asas 10, nombor asas 10. So nombor tu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Kemudian binary nombor asas 2 bermula dengan 0 dan 1 sahaja. Okay. Kemudian hexadecimal. Nombor hexadecimal bermula dengan 0. Lepas tu
ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lepas tu lepas 9 A, B, C, D, E, F. Okay. So ni adalah dia punya table perbandingan. So semua boleh nampak kah? Cuba ni sikit. Nampak sir. Dalam landscape ke dalam portrait ke? Landscape sir. Okay. So saya buat dalam handphone ni guna saya punya data sendiri. Jadi kalau saya buka gambar saya tu akan jadi data dia akan inilah dia akan makan kuat lah. Jadi dia akan slowkan dia punya slide. Akan slowkan dia punya presenting kuliah ni lah. Okay. So yang ni adalah perbandingan number system. Okay. Ni kamu dah belajar dalam digital kan. Okay. So decimal, hexadecimal, binary number. Okay. Binary number 01 ada 2 saja. Okay. Kemudian hexadecimal ada 16. Nombor asas 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sampai F tu 16. Okay. Kemudian jadi dia punya dia punya kalau binary system dia 01, so dia asas 2. So 2 tu 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. So kalau binary dia kita nak check dia punya ni. So dia macam tu lah. 2 asas 0, asas 1, asas 2, asas 3. Okay. So yang paling kanan sekali asas 0, yang paling belah kiri sekali asas 3. Okay. So kat situ kalau ini kalau 7. So kalau nilai desimal 7, dia punya nombor binary adalah 0111. Okay, 0111. So macam mana nak tahu 0111? So 2 asas 0, dia 2 kuasa 0, dia akan beri nilai apa ni? 1 lah kan. 1. 2 asas 1 dia akan beri nilai 2. 2 asas 2 dia akan beri nilai 4. Jadi 4 tambah 2 tambah 1. Okey. Itu dia akan bagi nilai desimal ni akan jadi 7. Okey. Okey, kalau hexadecimal sekejap.
Okey, kita sambung balik ya. Ada gangguan sikit. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, sekejap. Okey. So, bit, byte and word addresses. Okay. So, kamu seperti yang kamu belajar, 1 byte sama dengan 8 bit. Okay. So, benda ni kamu kena ni ya, kena kamu kena tahulah benda ni. Okay. Jangan saya rasa kamu mesti belajar dekat ni ya. Kamu mesti belajar dekat digital dah kan? Okay. Okay, saya ulang balik ya. 1 byte sama dengan 8 bit. 1 word sama dengan 16 bit ataupun 2 byte. Okay. So yang tu kamu kena ingat. This bit are going to be used to represent number not signal status. Okay. So yang ni digunakan untuk menggambarkan address pada input output lah. Digunakan untuk menggambarkan address pada input output dan juga memori. Okay. Okay, the bit address is to represent a certain position in a number, just like a binary system. Okay. Okay, saya rasa sekejap. Okay, sekejap. Okay, saya nak ada setting sikit ya.
Okay. Okay, boleh nampak ah? Okay, kita balik ke slide tadi. Okey, dalam kita sambung balik. Dalam PLC Siemens 7000, so kita ada kat sini, ni dia bentuk dia punya address lah, dia punya address. So yang ni adalah lower byte, yang ni adalah high byte. Okay, so lower byte tu dia dia bermula dengan 200 sampailah 207. Okey. Kemudian high byte dalam 208 hinggalah 2015. Okey. Okey, force variable, function. Function dia display the signal status from memory PII atau PII, PIQ and flag, okay, of the CPU, okay, used to access the system data area of CPU and modify the data. Okay, how to do it? Active the force value windows. To display this windows, select the menu command PSC, display force value or control alternate F. Okay. Okay, force variable and data format. Okay, the name of current line connection is show in the title bar. Okay, the data and time focus job was read from the CPU, show in status bar. If no force job is active, the Windows is empty. The different method of displaying a variable in the force value Windows have the following significance. Okay, so ni to display bold normal gray output. So yang bold ni bermaksud variable that already assign a fixed value in CPU, variable that are being edited, variable of a module that is not present insert in the rack, variable with address error. Okay.
dalam 1700, bila kamu nak buat program tu, kalau kamu nampak dia macam bold, okey, yang mana yang buat latihan yang di PC tu, dekat site tu, kamu akan nampak dia warna hijau kan. Itu maksudnya dia dalam keadaan dia aktif lah. Variable tu dia already assign a fixed value in the CPU. Okay. Kalau dia dalam keadaan yang normal, dia tak run, maksudnya dia tak run dan dia boleh edit. Kalau dia dalam grey tu bermaksud dia ada error lah, address to error. Okay. Kemudian 4.3, force variable and using the forcible addresses from the variable table. If you want to enter the variable from a variable table in the force value window, select the table and the query variable. Okay, next call menu command variable force value to open to the force value windows. The variable and force will be entered in the force value windows. Okay, force variable and data format 4.3, masih 4.3. Using the force job from the CPU or setting up a new force job, the force value windows is open and active. The message is displayed. If we confirm it, the change in the windows are overwritten with the force job existing on the CPU. We can restore the previous windows contained with the menu command edit undo. Then if you want to if you cancel it, the current content of the windows retained. You can then save the content of the force value windows as a variable table using the menu command table save as, or select the menu command variable force. This write the current content of windows to the CPU as the new force job. Okay, saya tengok slide seterusnya. Okay, kita sambung balik. Masih 4.3, force variable and data format, deleting a force value. Okay, so yang ni lebih kurang macam kamu kena buat dekat ni, dekat PC tu. Okay, sebab dia kata tekan save as lah apalah. Okay. Okay, deleting force value, call menu command variable. Display force value to open the force value windows. Next, you can call menu command variable delete force to delete the force value from the selected CPU. Okay, saving a force value windows. You can save the content of force value windows in a variable table using the insert variable menu command. You can reinsert the save content in a force value window. Okay, force variable and data format. 4.3, masih 4.3. Okay, note on symbol in the force value windows. Okay, the symbol in the last active windows
enter except if you open the monitoring and modifying variable application from other application which has no symbol. If you cannot enter symbol name, the symbol column is high. The menu command option symbol project is load and transfer operation. Specific they are used to perform operation in a whole byte forward and the operation unconditional operation. Example, they are performed by the processor in each cycle. Okay, function. Exchange information between various operate area. Prepare time and count for further processing. Load constant the program processing. Okay, load operation. So yang ni adalah dia punya load operation. So kat situ ada low byte dengan high byte. Okay. Kemudian during load and information copy from to ACCUM1. Previous content of ACCUM1 are pushed to ACCUM2. So original content ACCUM2 are ini load operation lah. Load operation dia akan hantar daripada ACCU1 ni dia akan pergi ke sini ACCUM2. Okay. Okay, maksudnya bila dia masuk kat sini, okay, bila yang ni masuk ke sini, benda yang ada yang dalam ni sebelum ni akan loss, akan hilang, diganti dengan diganti yang ni, benda ni apa yang ada data kat sini akan diganti ke sini. So benda yang original kat sini akan hilang. Itu load operation lah. Kemudian operation. Okay, transfer operation. During transfer, information from ACCUM1 is copied into address memory to PIQ. This transfer does not affect the content on ACCUM1. Okay, so ini dia transfer, dia transfer. Kalau option transfer tu dia akan masuk dalam PIQ. Okay. Okay, arithmetic operation. Okay. The table below list the instruction that you can use to add, subtract, multiply, divide integer. Okay, in bit and divide integer 32 bits. Okay. So kalau kamu add 16 bit ni, so yang data yang dalam
tambah. So dia akan masuk dalam low word ACCUM. Dia macam digital jugalah. M2. So bila dia tambah tu, dua-dua ni dia tambah, result dia akan masuk dalam ni. Sekejap ah. Waalaikumsalam. Ha. Aku ada kelas ni. Ha. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Okey, semua boleh dengar ke? Testing. Takut saya cakap sorang-sorang pula. Semua boleh dengar ke? Boleh. Ha. Add, kalau untuk subtract, so dia punya instruction macam dia punya, so dia akan arahan tu akan kalau kamu nak add, kamu kena masukkan dalam address ni ACCUM2 ni, okey. Lepas tu dia akan tolak dengan ACCUM1. So jawapan dia akan dimasukkan dalam ACCUM1. Kemudian okey, kalau yang masih tak faham tu jangan bimbanglah, nanti kita akan tengok exercise nanti. Kemudian untuk multiply, dia ACCUM ni dia akan kali, dia darab dengan ACCUM2. So dia akan masuk dalam 32 bit ACCUM1. So yang ni 32 bit ni maksudnya dia akan ambil jawapan tu, dia akan bubuh dalam high word dengan low word. Dan divide untuk 16 bit punya bahagi kah? Okey. Bahagi 2 dengan bahagi 1. ACCUM2 dengan ACCUM1. Okey. So jawapan dia akan dia masuk dalam ACCUM1. So kalau ada baki reminder, kita tahulah kan, word, bit, byte. 1 bit 2 byte sama dengan 1 byte sama dengan 2 bit. Okey. 2 dan dia sama dengan
kamu boleh lihat kat sini lah. Mana tadi? So kemudian yang 1 byte sama dengan 8 bit. 1 word sama dengan 16 bit. Okey, atau 2 byte. Okey. Balik tadi. Bit. 32 bit tu dia akan masukkan, okey, kalau ACC UM1 ni, okey, dia akan tambah dengan ACC UM2, so dia akan masuk kat sini ACC UM1 ni. So ni sama macam tadi lah, walaupun 32 bit. Ini pun sama macam tadi. Sama macam. Kemudian kalau bagi dia masuk dengan yang tadi tu, yang 16 bit tu dia ada baki tu, reminder tu, reminder baki kan. Dia akan masukkan dalam iWord. Dan mode operation mode, dia kamu lihat kat sini lah. So dia akan ACC UM2 dia akan bahagi content on of ACC UM2 bahagi content on ACC UM1. So jawapannya akan masuk store the reminder as a result in ACC UM1. Okay. Okay, saya rasa sampai setakat ini saja kelas kita. So ada soalan tak? Slide ni tak habis lagi ya. Ada soalan tak? Tak ada, sir. Tak ada? Tak ada. Tak ada, sir. Okey, so kita akan sambung balik kelas kita minggu depan. Tapi sebelum tu saya akan ambil kedatangan lah. So ada 32 kat sini. Sekejap. Sekejap saya hang out. Sekejap. Okey, saya akan ambil kedatangan kat sini. So kita mulakan dengan kelas 3B. Okey, kalau ada
Ahmad Irfan, ada? Ahmad Irfan ada tak? Okey, Ahmad Irfan ada tak? Macam tak ada ni. Okey, kemudian Muhammad, kalau ada minta sebut ada, kalau tak ada minta ni lah. Kemudian Haikal. Muhammad Haikal. Semua senyap ni. Zikrin. Zikrin. Ada sir, ada sir. Okey. Akmal Abdul Majid. Akmal Abdul Majid. Amirul Hakim. Ada sir, ada. Okey, siapa ni? Anik Ikmal. Ada. Faiz Afifi. Faiz Afifi. Iqbal. Ada. Okey. Israf Haikal. Ada sir. Nur Saiful. Ada sir. Saifwan, bukan Saiful. Saifwan, Saiful pula. Saifwan, Nur Saifwan. Okey, pula. Siraj Munir. Ada sir. Ada. Okey. Nur Syahirah. Ada sir. Ada. Okey, Atira. Saya sir. Okey. Darwishah. Ada sir, ada. Okey, Najmuddin. Najmuddin kira masuk dalam kelas kamu kan? Najmuddin tak ada pun kat sini. Okey. Okey, kemudian kelas Sir. ya. Tadi yang Haikal Sabri tu, dia tak dengar suara sir sekarang ni. Dia ada dalam kelas tapi dia tak dengar suara sir. Betul, dia tak jawab pun. Haikal Sabri. Ah, Dia tak dengar. dia tak dengar. Okey, kelas A pula. Aplikasi dalam ni boleh check, team boleh check siapa yang in, lepas tu out di tengah-tengah kelas. Okey, so kelas A, Afiqah, Ada sir. Ahmad Azizi, Ada sir. Amir Faisal, Arif Muaz.
Ada sir. Faris Hakimi. Ada sir. Muhammad Fahmi. Ada sir. Muhammad Hanafi. Muhammad Hanafi. Najmuddin masuk kelas kamu ke kelas ni ya? Kelas A ke kelas B ya? Kelas B. Kelas B sir. Kelas B. Oh, okey. Ya sir. Ya sir. Muhammad Hanafi. Muhammad Hanafi. Dah. Hamdi. Hamzah. Hamdi Hamzah. Okey, Muhammad Nasrul. Ada sir. Nazirul Mubin. Ada sir. Muhammad Nur Syafiq bin Rahim. Ada? Ada sir, ada. Syahidul Islam. Muhammad Syahidul Islam. Dia masih ni lagi kan? Cuti ke? Syahidul Islam. Dia tak okey sir. Dia masih ni lah. Dia dah start kelas dah. Semua hari ni nilai dia tak okey sebab sana hujan. Oh, okey. Muhammad Syafiq bin Ada sir. Uzair. Ada sir. Syahmi. Muhammad Syahmi bin Suhaimi. Kemudian Sazlinda. Ada sir. Nur Aina Izati. Ada sir. Kemudian Nur Fatiha. Ada sir. Okay, Najla Safia. Ada sir. Nur Sabrina. Ada sir. Okay, Najmuddin, kamu masuk kelas mana? Senyap pula. Okay, tak apalah. So, kita akan jumpa minggu depan. Kelas minggu depan. So, saya akan kamu kena buat latihan yang tas 1 dan tas 2 tu, yang turner dengan tank tu. Okay, so kita jumpa balik minggu depan. So, terima kasih Mana hadir. So, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.